hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Riyadhus Shalihin. Seterusnya kita hadiahkan pahala Fatihah kepada pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa taala, para syuhada, terutamanya sahabat-sahabat kita yang berada di Palestin, di Mesir, di Syria, di Yaman, di Selatan Tai, di Rohingya, di Marawi, di Malaysia. Seterusnya kita hadiahkan pahala Fatihah kepada para salihin, wali-wali Allah, para muttaqin, para syakirin. Seterusnya kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, kaum keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. InsyaAllah tuan-tuan, untuk menambah baik lagi majlis kita pada malam ini, marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita berselawat dekat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menambah lagi keberkatan, keridaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin khatimin nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'an wa tabi'at tabi'an lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair ya fattah ya alim iftah lana futuhal 'arifin.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu dan bersua lagi pada malam ini. Dan sama-sama kita mengharapkan semoga pertemuan kita pada malam ini Allah Subhanahu wa taala penuhkan dengan keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah tuan-tuan, pada malam ini kita akan sambung lagi pengajian kitab Riyadhus Salihin yang telah dikarang ataupun dihimpunkan segala hadis-hadis Nabi dalam kitab ini yang diberi nama dengan kitab Riyadhus Salihin oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Masih lagi perbincangan kita pada bab yang kedua yang membicarakan tentang taubat. Jadi Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyambung lagi kata-kata beliau dengan didatangkan satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Hud ayat ketiga: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepada Tuhanmu ataupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita supaya memohon ampun pada Allah. Dalam bahasa yang mudah kita biasa guna pakai, iaitu dengan beristighfar dan juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam pembahasan ini ulama menyebutkan istighfar dan taubat dua perkara yang berbeza tetapi satu tujuan, iaitu mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Perbezaannya di mana tuan-tuan? Istighfar ataupun mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala ini atas dosa-dosa kecil, berbeza dengan taubat. Taubat kita laksanakan atas dosa-dosa besar yang kita laksanakan. Jadi kita ni dituntut oleh Allah SWT supaya memperbanyakkan istighfar, minta ampun pada Allah. Baik sama ada kita ni tuan-tuan berdosa ataupun tidak. Apatah lagi berdosa, tidak berdosa pun kita dituntut supaya memperbanyakkan istighfar, memperbanyakkan taubat pada Allah SWT. Kerana apa tuan-tuan? Kerana istighfar, mohon ampun ini dan juga bertaubat ini bukan hanya sekadar atas dosa, atas kesilapan, atas kesalahan yang kita lakukan. Bahkan sampai tuan-tuan, tanda syukur kita di atas nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita pun tuan-tuan, salah satu tanda kita nak menunjukkan rasa syukur dan terima kasih kita ialah dengan bertaubat ataupun mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana peristiwa yang pernah berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, kan engkau ni telah diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu, kini dan yang akan datang. Dan juga kau terpelihara daripada segala kesilapan dan kesalahan. Dah diampunkan dosa, terpelihara pula maksum daripada salah silap. Tetapi kenapa masih lagi engkau memperbanyakkan istighfar, mohon ampun dan bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala?" Ini pertanyaan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Lalu tuan-tuan, apa jawapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah menjawab, adakah tidak boleh aku menunjukkan rasa syukurku kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atasku. Jadi Rasulullah ini sallallahu alaihi wasallam, dia bertaubat pada Allah bukan atas dosa, tapi sebagai tanda syukur, sebagai tanda terima kasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Taala telah berikan kepada Rasulullah. Itu sebabnya disebut oleh para ulama, bukan hanya tertentu istighfar dan mohon ampun ini ke atas kesalahan dan kesilapan maksiat yang kita lakukan, tetapi bahkan sebagai tanda syukur. Itu sebabnya disebut oleh para ulama mutaakhir ini, tuan-tuan, dalam situasi keadaan hari ini, setidak-tidaknya dua perkara ataupun dua amalan yang jangan sesekali kita tinggalkan. Dua amalan yang jangan sesekali kita tinggalkan, tuan-tuan. Kita kadang-kadang nak baca Quran tak sempat, kita nak zikir hebat-hebat tak sempat, nak berwirid sibuk. Jadi ulama sebut, tuan-tuan, mutaakhir ini setidak-tidaknya dua amalan jangan ditinggalkan. Apa dia, tuan-tuan? Yang pertama, beristighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyakkan istighfar senantiasa. Minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Penting tak? Penting, tuan-tuan. Pernah seorang lelaki datang menemui Imam Ghazali rahimahullah taala dan dia bertanya pada Imam Ghazali, wahai Imam Ghazali, kenapa Allah SWT tidak mematikan aku? Kenapa Allah SWT tak matikan aku je? Lebih kurang soalan dia macam tu. Lalu tuan-tuan, apa jawapan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala? Dia kata, Allah SWT tidak matikan kamu lagi disebabkan Allah SWT itu memberikan lagi kesempatan ke atas kamu untuk bertaubat pada Allah. Kita ni, tuan-tuan, selagi mana nyawa di kandung badan, ada lagi istilah kesempatan yang masih diberikan oleh Allah SWT ke atas kita untuk memperbaiki. Pertamanya, memperbaiki keimanan dan keyakinan kita pada Allah, kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, untuk bertaubat pada Allah, mohon ampun. Satu saat detik yang kita lalui setiap pihak kehidupan kita ni, tuan-tuan, kita tak tahu yang mana satu dosa yang kita lakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Kita tak tahu. Sebab hidup kita ni dia pelopori dengan dosa kering yang kadang-kadang kita tak jangka bahawa itu adalah satu dosa. Jadi akhirnya, tuan-tuan, tidak ada jalan lain kecuali kita memperbanyakkan istighfar, mohon ampun pada Allah SWT supaya Allah SWT mengampuni dosa kita. Itu amalan pertama, jangan ditinggalkan. Ini zaman dia, ini saat dia. Dan perkara yang kedua, amalan yang kedua disebut oleh para ulama mutaakhir ini, jangan sesekali kita tinggalkan amalan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyakkan berselawat, tuan-tuan. Setidak-tidaknya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak panjang lagi sebagaimana kita baca selawat tadi. Nak panjang lagi, selawat nuriyah, selawat tafrijiyah. Ataupun boleh yang sederhana, tidak panjang, tidak terlalu pendek, tuan-tuan, satu selawat yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu selawat Ibrahimiyah yang kita baca pada tayat akhir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Selawat Ibrahimiyah ni, tuan-tuan, di antara selawat yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataupun kita baca selawat Jibril, selawat Sayyidina Jibril, sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca, dibasahi dua bibir kita senantiasa daripada kita tidak mengungkapkan sesuatu perkara ataupun mengungkapkan sesuatu perkara yang tidak ada tujuan ataupun tidak ada kebaikan yang mendatangkan pada diri kita. Maka lebih baik kita mengungkapkan dua perkara tadi.
sama ada dengan beristighfar ataupun berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kesempatan kita tuan-tuan. Apa tujuannya? Kenapa kita perlu berselawat? Kenapa kita perlu beristighfar? Selain daripada kita mengharapkan pengampunan Allah Subhanahu taala, tuan-tuan, disebut dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diungkapkan semula oleh Imam Ghazali rahimahullah taala dalam kitab Mukasyafatil Qulub. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa Allah Subhanahu taala ni tidak ada satu suara pun, tidak ada satu suara pun yang disukai oleh Allah Subhanahu taala kecuali suara seorang hamba yang memohon ampun pada Allah Subhanahu taala. Dia merintih, minta ampun dengan Allah. Itulah satu-satu suara yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu taala. Itu sebabnya kita minta ampun, bertaubat pada Allah Subhanahu taala ni tuan-tuan, dengan sebenar-benar taubat, akhirnya disitulah jalan, bukan hanya pengampunan yang kita harapkan, tetapi disitulah jalan untuk datangnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah. Yang janji Nabi sallallahu alaihi wasallam besok di akhirat, tidak ada satu amalan pun yang boleh menjadi tiket untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala, Nabi kata. Nabi sallallahu alaihi wasallam nyatakan bahawa tidak ada satu amalan pun yang mana di akhirat besok menjadi tiket untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu taala. Lalu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, sekalipun amalan kau?" "Ya, sekalipun amalan aku." Sekalipun amalan yang dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjadi tiket untuk masuk syurga, tak boleh. Jadi kalau macam tu, ya Rasulullah, macam mana kita nak masuk syurga? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kita ni masuk syurga dengan sebab kasih sayang Allah, dengan sebab rahman Allah, dengan sebab rahim Allah, dengan sebab, kalau bahasa kita ni tuan-tuan, kalau nak dinilaikan dengan dosa yang ada pada diri kita ni tuan-tuan, dengan sebab belas kasihnya Allah Subhanahu taala ke atas kita. Dia tengok kesian. Jadi kalau macam tu, macam mana pula solat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, umrah, amalan soleh, amalan baik yang kita laksanakan ni macam mana? Inilah dia tuan-tuan, yang menjadi jalan untuk mendapatkan rahmat Allah. Bukan hanya sekadar pahala. Dan pahala itu pun tuan-tuan tak boleh kita jadikan tiket tu masuk syurga. Itu sebabnya sebuah kisah Israiliyat yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di akhirat tuan-tuan, ada satu orang lelaki yang mana hidupnya daripada bangsa Israel, Bani Israel. Dia hidup selama 300 tahun. 300 tahun dia hidup tu tuan-tuan, tidak ada lain kecuali dia menghabiskan 300 tahun tadi untuk sujud pada Allah Subhanahu taala. Sujud 300 tahun. Tak ada perkara lain yang dia buat kecuali dia sujud pada Allah. Dia menghabiskan seluruh usia dia untuk sujud kepada Allah Subhanahu taala. Kita ni nak sampai 100 tahun pun tidak tuan-tuan. Yang ada ni pun tuan-tuan, kalau katalah umur kita 63 tahun, ditolak dengan 10 minit kita solat tuan-tuan, rupanya solat kita ni tak lebih hanya sekadar 2 tahun lebih je. Nak dibandingkan dengan 60 tahun kita hidup, 2 tahun je tuan-tuan kita solat. Sebabnya memang benarlah apa kata Nabi SAW, kita ni memang tak boleh nak jadikan amalan kita sebagai jalan untuk masuknya kita ni dalam syurga Allah SWT. Jadi akhirnya lelaki tadi tuan-tuan, bila dia mati, dia dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala nak bagi pengajaran kepada kita tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat supaya mendatangi lelaki tadi. Datang menemui lelaki tadi di dalam syurga dan bertanyakan kepada lelaki tadi, adakah kau masuk syurga Allah Subhanahu wa taala ini disebabkan sujud engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun disebabkan rahmat Allah, disebabkan belas kasihnya Allah? Kita ni manusia tuan-tuan, suka bangga dengan amalan kita.
Anak dapat keputusan periksa, bagus. Bila orang tanya, bang, hebat anak, macam mana boleh dapat keputusan periksa baik sangat, elok? Kan kita jawab, sidelik lah, tengok bapak ni siapa. Bapak cerdik, anak cerdik. Ni bapak tak cerdik, macam mana anak nak cerdik? Kita ni tuan-tuan sangat suka berbangga dengan diri kita, padahal kita ni tak ada apa-apa tuan-tuan, tak ada nilaian apa-apa. Asal kejadian kita dan besok kesudahan kita tu pun tuan-tuan, tu dah cukup menggambarkan pengajaran besar, message yang digambarkan oleh Allah SWT kepada kita. Lahirnya kita, kejadian kita tu datang daripada air mani. Ulama tasawuf sebut apa tuan-tuan air mani ni? Itik tak sudu tuan-tuan, ayam tak patuk. Betapa hinanya air mani ni, walaupun tak najis. Air mani ni tak najis tuan-tuan, tapi itik tak sudu, ayam tak patuk. Macam tu sekali nilainya air mani. Asal kejadian kita tu, lahirnya kita tu tuan-tuan, tak keluar ikut mulut, tak keluar ikut telinga, keluar ikut faraj, tempat kemaluan mak kita tu. Besarnya pengajaran, mesej yang ingin disampaikan oleh Allah SWT ke atas kita. Besok mati pula tuan-tuan. 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun kita lalui kehidupan ni tuan-tuan, mungkin penuh dengan kehormatan yang diberikan manusia sekeliling kita. Tapi bila mati sama saja. Duduk dalam bentuk lubang yang sama, pakaian-pakaian yang sama. Masuk dalam tu, silap-silap van pun berkongsi. Van jenazah tu sama. Jadi tak ada apa-apa yang kita lebih ni tuan-tuan. Dan memang tidak ada benda perkara pun yang nak dibanggakan dalam diri kita. Sebab secara jelas ni, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Apa yang ada dalam diri kita, pada diri kita, pada dua tangan kita, pada kehidupan kita tuan-tuan, semuanya atas iradah Allah, atas kehendak Allah. Tak ada apa-apa kita ni. Allah yang memperhiaskan kita ni. Kalau kata lebih, kalau kurang sekalipun tuan-tuan, ada kebaikan besar yang ingin disediakan oleh Allah SWT besok di akhirat. Jadi tak ada apa-apa. Laki Bani Israel tadi tuan-tuan, bila didatangi oleh malaikat tadi sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah SWT, malaikat pun bertanya, wahai lelaki, kau masuk dalam syurga Allah SWT ni disebabkan sujud engkau pada Allah 300 tahun ataupun disebabkan rahmat Allah? Lelaki tu jawab dengan selamba tuan-tuan, aku masuk dalam syurga Allah SWT ni disebabkan sujud aku selama 300 tahun. Dia bangga dengan amalan dia. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik. Jadi akhirnya tuan-tuan, malaikat pun kembali bertemu Allah, dan Allah SWT perintahkan supaya semua malaikat berhimpun dan dibawa lelaki tadi duduk di tengah-tengah. Lalu Allah SWT perintahkan malaikat supaya menyediakan satu timbangan. Timbangan. Sebelah timbangan tu tuan-tuan diletakkan pahala ataupun kebaikan sujud lelaki tadi selama 300 tahun pada Allah SWT. Kemudian ditimbang pula tuan-tuan dengan nikmat mata. Disebut dalam riwayat nikmat mata sebelah kiri. Ni nikmat mata, ni nikmat kelopak mata. Bukan mata tuan-tuan, kelopak mata. Belum mata lagi, kelopak mata. Nikmat kelopak mata ni sebelah kiri, bukan sebelah kanan, sebelah kiri. Belum malaikat lepas lagi tuan-tuan, berat, naik terus sujud tadi. Tak ada apa-apa nilai. Nak dibandingkan nikmat yang Allah Ta'ala berikan pada kita, kelopak mata sekali pun tuan-tuan, nikmat yang Allah Ta'ala bagi ni, kita tak boleh nak bandingkan langsung dengan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Itu 300 tahun. Ni apatah lagi hidup kita yang tak sampai 100 tahun, tak sampai 60 tahun, 40 tahun. Jadi kita hidup ni betul-betul bergantung dengan rahmat Allah. Setiap amal ibadah yang kita laksanakan ni tuan-tuan, tu sebabnya Allah SWT sangat-sangat memberikan penekanan ke atas kita supaya keikhlasan tu ada. Apa sekalipun amal ibadah yang kita laksanakan, kerja baik,
Sampaikan ulama tasawuf kata apa? Seumum-umum amalan kehidupan yang kita lalui ni tuan-tuan, daripada mula kita lahir sampailah kita mati, daripada kita bangun tidur sampailah kita tidur semula, makan, minum, tak kira apa sekalipun yang kita lakukan, buatlah kerana Allah. Buat kerana Allah. Bila kita niat kerana Allah SWT, perkara pertama sekali yang kita dapat, insya-Allah semoga dia menjadi satu ibadah, sekalipun makan. Sekalipun kita makan kerana Allah, insya-Allah dia menjadi satu ibadah. Dan kita mengharapkan ada kebaikan besar di sebalik daripada amalan yang kita ataupun kerja buat, kehidupan yang kita lalui itu kerana Allah SWT. Itu penting tuan-tuan. Jadi bila kita buat kerana Allah SWT ni, betul-betul mencari redha Allah, insya-Allah di situlah salah satu jalan tuan-tuan, akhirnya datang rahmat Allah, kasih sayang, belas kasihnya Allah SWT ke atas kita. Itu belum lagi kita lihat hikmah-hikmah di sebalik daripada perbuatan ataupun keikhlasan kita tadi. Di antaranya disebut oleh para ulama tuan-tuan, orang yang laksanakan kerja kehidupannya betul-betul mencari redha Allah, ikhlas kerana Allah, di antara perkara hikmah di sebalik daripada itu tuan-tuan, dia terpelihara daripada sifat kecewa, rasa kecewa. Contohnya apa tuan-tuan? Seorang suami dia cari nafkah untuk isteri dan anak-anak dia. Pagi-pagi pukul 6 dah keluar, pukul 7 dah keluar rumah dengan motor dia. Penat tak tuan-tuan? Letih tuan-tuan. Bukannya mudah naik motor tengah jalan bandar Kuala Lumpur ni. Silap gesek sikit tuan-tuan, duduk bawah kereta, duduk bawah lori, keselamatan nyawa dipertaruhkan. Lepas tu ni pula balik tuan-tuan musim hujan dengan lebatnya tuan-tuan. Tiba-tiba balik-balik rumah tuan-tuan dengan basah kuyup. Lapar tak? Lapar. Dia pun mandi-mandi, siap-siap pun semua sekali. Tengok-tengok bawah tudung saji tak ada apa-apa tuan-tuan. Marah tak? Realiti ni marah ke tak tuan-tuan? Kita cari nafkah, balik-balik makanan sepinggan pun tak ada. Jangan kata nak sambut kita depan pintu, jangan kata nak urut kita. Makanan bawah tudung saji yang sepatut ada untuk hilangkan setidak-tidaknya rasa lapar tu pun tak ada tuan-tuan. Marah. Realiti yang berlaku pasti marah tuan-tuan, pasti rasa kecewa. Dia nanti kita akan, orang lelaki ni dia akan mengungkit pula tuan-tuan, si lelaki ni suami tadi akan mengungkit, bising, aku ni pergi keluar daripada pagi sampai malam, balik nak jamah sepinggan nasi pun tak ada. Dia kata, kau duduk rumah kau buat apa? Aku ni pertaruh nyawa keluar dekat luar sana untuk cari nafkah, dia kata. Isteri kat rumah main TikTok, update Facebook 5 minit sekali. Zaman TikTok ni baik-baik sang isteri. Bukan kita nak kecam isteri, tidak. Isteri dah besar pengorbanan dia. Tapi berhati-hati jika terlalu sibuk dengan sesuatu perkara yang tidak sepatutnya. Lebih-lebih lagi tuan-tuan, hari ini orang lebih mengejar konten dibandingkan hak sepatut yang dijaga. Lebih-lebih lagi tuan-tuan, dah sampai tahap masuknya, bawa masuk video tu ataupun ditayangkan apa yang ada dalam bilik. Dalam bilik ni tuan-tuan, maruah suami. Haram hukum dia ambil gambar ataupun keluarkan apa yang ada dekat dalam bilik tu. Gambar-gambar yang ada, buat pergambaran dalam bilik sehingga nampak dalam keadaan dalam bilik, keadaan bilik tadi. Haram hukum dia. Tu maruah suami. Berhati-hati tuan-tuan. Hari ini masyarakat dalam keadaan jahil. Yang penting dia kejar duit, penting kejar kesenangan. Jadi berhati-hati. Jadi ini suasana keadaan kita hari ini. Sebab ni kita ni dituntut supaya memperbanyakkan istighfar dan mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila tika mana berlaku sedemikian tadi tuan-tuan, kalau dia cari nafkah tadi dalam keadaan benar-benar mengharapkan keredaan Allah, apa sekalipun imbalan baik
imbalan ataupun pulangan daripada apa yang diberikan tadi tuan-tuan, maka dia tidak akan memberikan rasa kecewa. Itu sebabnya ulama tasawuf kata apa? Di antara tanda cinta dan kasihnya Allah SWT yang sangat luas ni tuan-tuan, iaitu Allah SWT tuntut ke atas hamba dia supaya hamba dia melaksanakan apa sekalipun dalam kehidupannya, bahkan seluruh kehidupannya itu semata-mata kerana Allah. Kerana Allah SWT itu tak nak hambanya itu kecewa. Dia tak nak hamba dia rasa kecewa. Itu salah satu sebab kenapa Allah SWT itu menuntut ke atas kita supaya melaksanakan sesuatu perkara itu benar-benar mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dia tuan-tuan, kenapa kita dituntut supaya memperbanyakkan istighfar. Terlalu banyak kesilapan, kesalahan yang mungkin kita tidak ketahui, dan di situ kita hadapi ataupun kita depani kehidupan kita tadi dengan memperbanyakkan istighfar. Yang pertama istighfar. Yang kedua selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pula tuan-tuan? Penting tak pentingnya selawat? Penting. Pertama sekali tuan-tuan, para ulama menggambarkan penting tak penting selawat ni tuan-tuan. Dia kata apa? Ulama kata apa? Tidak ada satu amalan pun yang diperintah oleh Allah SWT yang mana amalan tersebut Allah Ta'ala buat. Tidak ada satu amalan pun yang diperintah oleh Allah SWT ke atas kita yang mana amalan tersebut Allah Ta'ala buat. Contoh solat. Ada tak Allah SWT perintahkan kepada kita solat, lalu Allah SWT itu solat? Tak ada. Ada Allah SWT perintah kepada kita puasa, Allah Ta'ala puasa? Tak. Ada tak Allah SWT perintahkan kita umrah, haji, bayar zakat, lalu Allah SWT itu buat haji, bayar zakat? Tak. Tetapi tuan-tuan, satu-satu amalan yang Allah SWT perintahkan kepada kita, belum dia perintah pada kita lagi tuan-tuan, dia dah buat dah. Apa dia tuan-tuan? Itulah dia. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslimah. Sesungguhnya Allah SWT dan para malaikat berselawat mereka itu ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atas Nabi sebagaimana selawat sejahtera ataupun selawat dan selamat. Allah SWT cerita dulu bahawa dia berselawat ke atas Nabi. Dan Allah SWT cerita juga para malaikat ni, makhluk Allah SWT yang mulia ni pun berselawat ke atas Nabi. Lalu baru Allah Ta'ala kata, wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atas Nabi. Satu-satu amalan tuan-tuan yang mana Allah SWT perintahkan ke atas kita supaya buat amalan tadi, dan dalam masa yang sama Allah SWT juga berselawat. Ini dia selawat tuan-tuan. Walaupun selawat Allah SWT itu tidak sebagaimana selawat kita. Selawat kita ni tuan-tuan tidak sebagaimana selawat para malaikat. Disebut oleh para ulama, Allah SWT itu berselawat ke atas Nabi dengan makna rahmat. Bila ketika mana Allah SWT berselawat ke atas Nabi SAW, maka ketika itu rahmat Allah SWT dicucurkan ke atas Nabi SAW. Para malaikat pula bila ketika mana dia berselawat ke atas Nabi SAW dengan makna pengampunan, minta ampun dengan Allah ke atas Nabi. Ini selawat para malaikat. Tetapi berbeza dengan kita ni lain tuan-tuan. Kita ni bila ketika mana kita berselawat, teruk tak teruk kita ni tuan-tuan, ya. Saya mula-mula dengar pembahasan tentang selawat ni tuan-tuan, saya menangis. Ada pernah tuan-tuan dengar perkataan selawat usalli ala Sayyidina Muhammad? Ada? Tak ada kan? Pernah dengar? Tak pernah kan? Usalli, aku berselawat ke atas Sayyidina Muhammad. Tak ada. Mesti selawat itu sama ada berbunyi Allahumma salli, ya Allah berselawatlah ke atas Nabi, ataupun sallallahu ala sayyidi, iaitu telah berselawatnya Allah ke atas Nabi. Tak ada usalli, tak ada. Namun nak kata kita berselawat ke atas Nabi, tak ada. Mesti setiap selawat kita itu dia kembali kepada Allah, lalu Allah berselawat sendiri ke atas Nabi. Kenapa tuan-tuan? Pertama sekali, ungkapan selawat itu sangat-sangat mulia.
Kemudian nak dicurahkan pula tuan-tuan ke atas seorang Nabi yang sangat agung dan sangat mulia. Allah. Jadi siapa kita ni tuan-tuan? Macam contoh tuan-tuan nak pergi hantar kek. Hantar kek hari lahir keputeraan Agung. Boleh tak tuan-tuan hantar kek terus bagi ke Agung? Boleh tak? Kecuali kita ni anak Agung boleh lah, ataupun sepupu dia ke, sepapat dia ke. Tapi kalau macam saya lah, saya tak kata tuan-tuan sebab saya tak kenal tuan-tuan. Saya tiba-tiba ada keinginan nak hantar kek bersempena dengan hari keputeraan Agung tuan-tuan, sampai dekat pagar Istana Negara tu, saya bagi kat security. Itu je lah, sampai kat situ. Tak ada lagi dah tuan-tuan. Habis security tu baru naik sikit. Itu pun sampai kepada PA dia. Sampai barulah berapa tingkatan tu tuan-tuan. Orang yang semakin mulia, semakin besar kedudukan dan semakin hampir dengan Agung, baru sampai ke Agung. Nak sampai kek kita tadi. Lebih kurang macam itulah kita tuan-tuan. Namun nak kita tu selawat terus ke atas Nabi tu tak ada. Kita terpaksa selawat kita tu naik dulu ke Allah. Dan kita minta supaya Allah Ta'ala sampaikan selawat itu ke atas Nabi SAW. Betapa besarnya pertamanya selawat tadi disebut oleh para ulama, dan yang kedua menggambarkan agungnya Nabi SAW. Itu sebabnya orang yang tidak berselawat ke atas Nabi, pertama sekali disebut oleh para ulama, orang ini adalah orang sombong. Orang ni sombong. Kenapa tak sombong tuan-tuan? Cuba bayangkan Allah SWT sendiri berselawat ke atas Nabi, para malaikat sendiri berselawat ke atas Nabi, tiba-tiba yang kita ni mengharapkan syafaat Nabi tidak berselawat ke atas Nabi. Hasan, sila.
Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama sebut tuan-tuan, orang yang tidak berselawat ni sombong kerana dia satu amalan yang Nabi Allah Subhanahu wa taala sendiri buat, para malaikat pun buat. Tiba-tiba kita yang mengharapkan syafaat Nabi besok ke akhirat ni tuan-tuan. Bukan hanya sekadar syafaat dekat dunia ini sekali. Dekat dunia ni lagi tuan-tuan. Teraturnya kehidupan kita pada hari ini, keamanan yang kita rasakan tuan-tuan, adalah berkat daripada usaha dan pengorbanan perjuangan Nabi SAW dalam menyampaikan Islam. Sehingga kan ada satu artikel daripada orientalis barat menyatakan bahawa kalau tidak ada syariat Nabi ni, Nabi tak bawa syariat dan tidak ada je kebangkitan Muhammad ni, dia kata dunia takkan aman. Memang benar tuan-tuan, kalau kita teliti balik sebelum kebangkitan Nabi SAW, ketika itu yang menguasai dunia Empire Parsi dan Empire Rom. Cuba bayangkan hidup ketika itu tuan-tuan seperti dalam rimba. Yang kuasa terus berkuasa, semakin berkuasa, yang lemah makin ditindas, semakin ditindas, dan setiap peraturan hanya semata-mata menyebelahi mereka yang berkuasa dan memberikan tekanan dan kezaliman kepada orang yang berada di bawah, ditindas terus. Memang kuasa ataupun suasana rimba di zaman Rom dan Parsi. Tetapi bila tika mana bangkitnya Nabi SAW membawa syariat Allah Subhanahu Wa Taala, kesempurnaan syariat tadi, bila tika mana berdirinya sebuah negara Islam di Madinatul Munawwarah, dan Islam menguasai 2/3 dunia, ketika itulah datangnya keamanan. Datangnya keamanan pada dunia ketika itu tuan-tuan, sampai tahap kalau kita baca sejarah tuan-tuan, sejarah melakarkan negara-negara Rom yang dikuasai oleh Rom ataupun negara-negara yang dikuasai oleh Parsi, mereka sendiri menghantar surat kepada Sayyidina Umar Al-Khattab supaya Sayyidina Umar Al-Khattab ini pergi takluk negara diorang, jatuhkan Rom tadi ataupun jatuhkan Parsi tadi, supaya Islam dapat berkuasa atas negara mereka tadi. Ini tuan-tuan, sampai tahap macam tu. Nilaian besarnya tuan-tuan kerja buat, usaha dan pengorbanan perjuangan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi sebagai tanda terima kasih kita, syukur atas kerja buat Nabi SAW ni, pengorbanan Rasulullah SAW. Bukan kita diminta apa-apa kecuali dengan memperbanyakkan selawat dan mengikut syariat Nabi. Bahkan kebaikannya balik pada kita. Orang yang mengikut syariat Nabi, hidupnya akan teratur. Kerana syariat Nabi ni, Nabi SAW ni tuan-tuan seperti buku manual. Al-Quran ni buku manual dalam kehidupan. Kita beli kereta tuan-tuan, akan disertakan dengan buku manual penggunaan kereta tadi. Orang yang meneliti buku manual tadi, maka semakin banyaklah manfaat yang dia dapat di sebalik daripada kereta tersebut. Tapi kalau orang yang dia hanya beli kereta, buku manual dia simpan dalam box, dia tak baca, dia tak teliti, maka akhirnya manfaatnya, walaupun dia pakai kereta sebesar mana pun, dia tahu kereta tu je lah, jalan, pergi, balik, tak lebih manfaat. Jadi buku manual ni tuan-tuan, Al-Quran yang Allah SWT datangkan melalui Nabi SAW, inilah tuan-tuan hakikat sebenar macam mana kita nak mendepani kehidupan, melalui kehidupan seharian kita, daripada kita lahir sampailah kita mati, daripada kita bangkit bangun tidur sampailah kita tidur semula. Semuanya itu tuan-tuan, cara makan, cara minum, cara duduk, cara kita masuk tandas, bagaimana keberadaan kita dalam tandas, bagaimana muamalah kita, pentadbiran, semuanya sekali tuan-tuan, sampaikan politik, jenayah, semua sekali ada dibicarakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Itu sebabnya mereka yang tidak menggunakan ataupun tidak mengikuti buku manual Allah SWT ini dengan baik, syariat yang dibawa oleh Nabi SAW ini dengan baik, maka akhirnya tuan-tuan dia akan terjerumus dalam sifat rimba, kembali kepada situasi keadaan Rom dan Parsi dahulu. Itu sebab hari ini kita kalut sangat hidup. Kita kalut sangat hidup hari ini tuan-tuan, baik sama ada dalam rumah tangga dunia kecil kita,
Sampailah masyarakat yang besar, dunia yang jauh lebih besar tuan-tuan, kalut hari ni. Terlalu kalut. Kenapa jadi sedemikian? Puncanya satu aja, sebab kita tidak mengamalkan Al-Quran, tidak mengamalkan syariat yang dibuat oleh Nabi SAW. Itu sebabnya sejauh mana kita berselawat dan sejauh mana kita mengamalkan syariat Nabi, tetap kebaikannya tak pergi pada Nabi, tetap balik pada kita di dunia, apatah lagi besok dekat akhirat yang kita mengharapkan syafaat daripada Nabi SAW. Jadi dua perkara itu tuan-tuan. Setidak-tidaknya pada suasana keadaan kita hari ini, kita mengamalkan istighfar, memperbanyakkan istighfar dan juga memperbanyakkan selawat ke atas Nabi SAW. Jadi itulah tuan-tuan, sikit sebanyak dapat kita kongsi bersama pada malam ni. Banyak-banyak kita berdoa pada Allah SWT supaya Allah SWT berikan kita kefahaman yang baik, diberikan kita kekuatan, kelapangan jalan untuk senantiasa kita duduk dalam ketaatan dan pengabdian pada Allah SWT. Dan lebih-lebih lagi tuan-tuan, kita banyakkan berdoa pada Allah supaya Allah Ta'ala berikan kita senantiasa taufik, hidayah, inayah, pemeliharaan, pimpinan. Kita takut sangat tuan-tuan, situasi kita hari ini situasi genting. Genting lagi tuan-tuan sebab bersangkut paut dengan iman, keyakinan. Silap-silap hari bulan tuan-tuan, jauh kita dengan Allah. Silap-silap hari bulan tindakan kita itu merosakkan keimanan dan keyakinan kita. Bila rosak iman tuan-tuan, ketika itu dah tidak ada nilai lagi kehidupan kita di dunia, dan lebih-lebih lagi kehidupan kita di akhirat. Jadi kita minta banyak-banyak pada Allah. Kita ni tak ada lain kecuali berdoa, minta pada Allah, dan Allah sahaja yang dapat menunaikan segala permintaan, dan sebaik-baik permintaan hanyalah kembali kepada Allah SWT. Jadi itulah sikit sebanyak dapat kita kongsi bersama. Yang baik itu daripada Allah SWT, yang tidak baik itu menunjuk kelemahan saya sendiri. Saya mohon maaf di atas segala salah silap, salah kata, salah bicara. Mohon maaf di atas segala-galanya. Kita tangguh majlis dengan tasbih, kafarah dan salatullah. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr, alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma ahsin 'aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berdasarkan surat hadis yang dari 191 ketetapan untuk solat